Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada Madam Azhar dan rakan sekalian. Baik, pada hari ini saya Aida Nadira binti Kamil. Number bandwidth saya adalah A19A0019 dan rakan-rakan kumpulan saya akan membincangkan isu keraguan pengguna dalam e-peruncitan. Baik, sedia maklum, semua rakyat Malaysia tahu apa yang dimaksudkan dengan e-peruncitan. Namun, saya masih nak berkongsi apa yang dimaksudkan dengan e-peruncitan. Okey, e-peruncitan adalah aktiviti yang melibatkan penjualan produk kepada pengguna akhir dalam kuantiti yang kecil. Manakala, e-peruncitan adalah bermaksud aktiviti jual beli dalam talian. Dalam era globalisasi, seluruh dunia telah pun melalui fasa membeli dalam talian kerana ia memudahkan aktiviti jual dan beli, namun masih terdapat keraguan dan segelintir rakyat. Dalam segelintir rakyat, terdapat beberapa keraguan pengguna dalam e-peruncitan. Yang pertama adalah kurang kepercayaan terhadap pengguna. Yang kedua, gangguan emosional dalam berbelanja, kesalahan dalam agensi penghantaran dan sukar untuk berurusan. Baik, dari slide yang seterusnya saya akan terangkan setiap keraguan kenapa pembeli beragu-ragu dalam membeli secara e-peruncitan. Okey, yang pertama adalah kurang kepercayaan terhadap penjual. Tidak semua orang mahir dalam dunia teknologi. Misalnya, golongan yang sudah berumur seperti 50 tahun dan ke atas. Ada di kalangan mereka yang baru belajar menggunakan telefon bimbit dan cuba untuk berjinak dalam dunia teknologi. Oleh itu, penjual yang tidak berhati murid mudah untuk menipu pembeli-pembeli seperti ini dalam mendapatkan keuntungan. Misalnya, banyak pengalaman pembeli-pembeli di luar sana yang telah ditipu oleh penjual. Dan ada di kalangan mereka yang kehilangan duit sebanyak ratus-ratus ringgit selepas membuat pembayaran. Disebabkan itu, segelintir pembeli tidak percaya dalam e-peruncitan dan lebih suka membeli di kedai. Baik, punca yang seterusnya ialah gangguan emosi dalam berbelanja. Sifat berbelanja dalam diri masing-masing tidak lari lebih-lebih lagi dalam diri seorang wanita. Bermacam-macam barang atau kehendak yang terlintas dalam fikiran mereka untuk mereka memuaskan kehendak mereka. Namun, tidak semua kehendak akan dilunaskan sekelip mata. Misalnya, kita sendiri melihat sesuatu barang atau barangan milik yang diiklankan di media sosial dan pertanyaan dalam diri tertanya-tanya, mampu atau tidak untuk aku beli, hendak beli sekarang ataupun di kemudian hari. Pertanyaan ini mengganggu emosi lalu membuatkan kita sebagai pengguna tidak jadi untuk membeli. Selain itu, ada juga yang dihasut oleh rakan atau orang lain supaya tidak membazirkan duit ke barang yang tidak berfaedah. Bagi poin yang selanjutnya, saya akan mengulaskan tentang langkah mengatasi kebimbangan para pengguna dalam penggunaan e-peruncitan. Langkah yang pertama, pengguna perlulah memilih laman web yang berdaftar sahaja. Langkah yang kedua, pengguna juga perlu menyemak maklumat perniagaan tersebut dengan SSM. Langkah yang ketiga, pengguna perlu membuat perbandingan harga sesuatu barangan dengan perniagaan-perniagaan yang lain, supaya pengguna tahu harga pasaran sesuatu barangan yang hendak dibeli. Langkah yang keempat, pengguna juga perlulah menyemak testimoni ataupun feedback supaya pengguna dapat mengetahui sesuatu barangan itu sama ada elok ataupun tidak. Dan untuk last sekali, pengguna perlulah menyimpan segala bukti pembelian supaya dapat mengelakkan sebarang penipuan pada masa akan datang. Assalamualaikum and hi. Nama saya Nurul Ansyah binti Daman, nombor menteri A19A0704. Hari ini saya akan membentangkan tentang persoalan nombor 2. Persoalan nombor 2, apakah sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu yang bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan penyelesaian tersebut? Pertama sekali, kita mestilah mengetahui teori tentang ilmu iaitu epistemologi. Epistemologi berkenaan dengan pengetahuan atau dengan lebih mudah sumber atau kaedah yang menjadi asas dalam mencari atau memperolehi kebenaran dan pengetahuan. Yang kedua, kaedah dalam mencari pengetahuan dan kebenaran iaitu panca indera, akal, ilham dan wahyu. Dalam isu keraguan pengguna terhadap e-peruncitan, kita dapat mempelajari tentang bagaimana seseorang pengusaha ataupun pelanggan di atas talian iaitu e-peruncitan membuat keputusan. Yang kedua, kita juga dapat mengelakkan daripada isu keraguan pengguna dalam e-peruncitan. Saya serahkan sambungan seterusnya kepada kawan saya. Terima kasih. Hai, nama saya Nur Iliana Syafiqah binti Zulkifli dan nombor matrik saya ialah A19A0581.
Aksiologi. Aksiologi adalah berkaitan dengan nilai iaitu etika dan estetika. Etika adalah yang mana membahaskan secara kritis dan sistematik, manakala estetika pula ialah nilai tentang pengalaman indah yang dimiliki oleh seseorang terhadap persekitarannya. Di dalam subjek teknologi peruncitan juga sudah jelas terhadap falsafah aksiologi, iaitu setiap individu yang terlibat dalam bidang peruncitan perlu mempunyai kedua-dua nilai tersebut, tidak kira di dalam waktu perniagaan atau di luar perniagaan, bagi peruncit atas talian maupun peruncit biasa. Hal ini kerana untuk memupuk nilai kepribadian murni dan amanah di dalam setiap peruncit dengan tingkah laku yang penuh bertanggungjawab, terutamanya terhadap pelanggan, pekerja, masyarakat alam maupun terhadap Tuhan Sang Pencipta. Oleh halnya demikian, isu tentang keraguan pengguna dalam peruncitan dapat dielakkan pada masa hadapan bagi menjamin kualiti peruncitan dalam keadaan yang boleh dipercayai dan beramanah di kalangan pengguna tersebut. Secara tidak langsung juga dapat menimba pengalaman sebelum melakukan sesuatu yang baharu, kerana di dalam subjek ini mementingkan ke arah yang lebih baik lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nurul Husna binti Idris, nombor matrik A19A0743. Sekarang saya akan menerangkan tentang bagaimana kami menilai kepercayaan sumber-sumber yang digunakan untuk mendapatkan ilmu. Pertama, sumber melalui panca indera. Panca indera merupakan semua pengetahuan yang diperolehi manusia yang dikenali sebagai pengetahuan empiris. Panca indera bergantung kepada pengalaman dan pengamatan. Sebagai contoh, masalah keraguan pengguna terhadap peruncitan adalah berdasarkan pengalaman pengguna itu sendiri. Sumber ini boleh dipercayai kerana terdapat satu ideologi ekstrim dalam memperjuangkan kebenaran empiris. Antaranya David Hume, John Locke dan Roger Bacon. Mereka berpendapat bahawa pengetahuan manusia bukan diperolehi melalui pemikiran rasional yang abstrak, namun ia diperolehi melalui pengalaman yang konkret. Melalui sumber yang kedua, akal. Sumber ini boleh dipercayai kerana adanya kelompok yang mengagung-agungkan penggunaan akal, iaitu Socrates, Plato dan Descartes yang dipanggil sebagai aliran rasionalisme. Sebagai contoh dalam isu keraguan pengguna terhadap peruncitan, dengan mengetahui prinsip melalui pemikiran yang rasional, pengguna dapat memahami dan mengetahui kejadian-kejadian yang berlaku dalam persekitarannya yang mana ada pengguna ditipu dan sebagainya. Sumber yang ketiga, ilham. Ilham merupakan pengalaman langsung ke dalam diri tanpa melalui kerja-kerja akal. Ilham juga merupakan pengetahuan yang diperolehi tanpa melalui proses pemikiran. Ia juga boleh berlaku dalam keadaan tidak sepenuhnya sedar, iaitu datang ketika tidak difikirkan atau dikehendaki. Sebagai contoh, pengguna yang ingin membeli secara dalam talian melalui penjual yang tidak dikenali telah menangguhkan pemikirannya untuk membeli atau tidak kerana tidak tahu kenapa ia perlu membeli ataupun sebaliknya. Namun, secara tiba-tiba ia mendapat jawapan yang lengkap di mana ia tidak perlu membeli. Di sini ia dapat dilihat dia tidak dapat menjelaskan bagaimana jawapan tersebut tiba-tiba kepadanya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya akan menerangkan persoalan ketiga bahagian kedua. Terdapat 3 sumber ilmu yang berhubung kait dengan teknologi peruncitan dan isu tentang keraguan terhadap pengguna dalam peruncitan, iaitu panca indera, akal dan ilham. Salah satu daripadanya mempunyai kaedah pemerolehan ilmu yang berbeza. Bagi sumber panca indera, kaedah yang digunakan ialah kaedah saintifik. Kaedah ini ialah kaedah sistematik yang membantu kita untuk memahami sesuatu fenomena alam dan menyelesaikan masalah dalam sains. Misalnya, kita banyak menggunakan mata untuk melihat maklum balas pengguna terdahulu sebelum membuat keputusan. Dalam konteks ini, kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan bagi sumber akal ialah induktif. Induktif juga dikenali sebagai logik moden. Contohnya, Encik A membeli barang di 3 kedai secara dalam talian. Kedai-kedai tersebut memberi layanan yang teruk. Maka Encik A membuat keputusan bahawa semua kedai dalam talian memberikan servis yang teruk. Sumber ketiga ialah ilham. Kaedah pemerolehan ilmunya ialah diperoleh melalui cara latihan hati. Ilham merupakan pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses pemikiran. Misalnya, seseorang yang pemikirannya dalam dilema ketika membuat pilihan membeli barangan dalam talian tiba-tiba mendapat keputusan tanpa melalui proses yang berliku. Sekian daripada saya. Assalamualaikum, nama saya Nur Syahida Zati binti Kamal Zaman, nombor matrik saya adalah A19A1106. Hari ini saya akan membincangkan tentang justifikasi dan rasional tentang teknologi peruncitan dan isu tentang keraguan pengguna dalam peruncitan. Industri peruncitan kini terjejas apabila semua sektor ekonomi moden terkesan sama ada secara langsung atau tidak langsung akibat berlakunya wabak COVID-19. Industri peruncitan adalah paling hampir dengan pengguna dan rakyat yang juga terpaksa menanggung akibatnya. Ini menunjukkan keyakinan peniaga pada situasi perniagaan industri tidak berapa baik walaupun sebelum wabak COVID-19. Bagaimanapun, hanya sektor yang mendapat permintaan tinggi akan pembeli seperti industri makanan dan minuman, agrotani dan kesihatan.
Penggiat besar dalam industri peruncitan seperti pasar raya besar dan kompleks dibelah mengalami kesan lebih besar. Kesan ini juga membangkitkan perkembangan sesetengah jenama terkenal untuk menambah cawangan mereka di seluruh negara pada tahun ini dan mungkin menjangkau ke tahun hadapan. Bagaimanapun, ramai sarjana berpendapat wabak COVID-19 juga menunjukkan trend baru dalam menjalankan perniagaan yang tidak hanya perlu mengunjungi kedai atau outlet secara fizikal seperti sebelum wabak terjadi. Trend perniagaan tanpa sentuhan seperti urus niaga dalam talian dan pembayaran menggunakan e-dompet atau e-peruncitan semakin meningkat serta dinilai tambah berharga. Perkembangan e-dagang menaikkan imej dan nilai seni memberi kesan besar kepada kehidupan seharian rakyat. Situasi ini memberi kesan kepada rangkaian bekalan dan logistik yang menjadi pihak ketiga kepada penjual dan pembeli. Pertambahan gudang dan saluran agihan yang dekat dengan pengguna menjadi penting kepada peruncit dan ini akan mengurangkan kos operasi dan menjadikannya lebih berkesan lagi. Permintaan pengguna yang inginkan produk mereka sampai dengan cepat dan selamat menjadi faktor utama mereka memilih peruncit untuk pemilihan kali kedua dan seterusnya. Peluang ini juga menjadikan mereka lebih berinovasi dalam memberikan kemudahan penggunaan kepada peruncit dengan memperkenalkan teknologi baru dalam operasi mereka. Contohnya, melalui penggunaan robotik dalam sistem penghantaran, penggunaan drone, analisis data raya dan internet untuk segalanya. Dalam ekonomi, pembelian aset seperti kereta dan motosikal dinilai tidak produktif, tetapi dengan ada industri baru ini, ia memberi peluang dan pekerjaan baru bagi generasi muda dengan memanfaatkan aset berkenaan. Secara tidak langsung, penggunaan teknologi kalangan industri revolusi 4.0 seperti diharapkan kerajaan dapat dijalankan secara tidak langsung daripada pengilang, peruncit, pengusaha makanan dan restoran. Kesimpulannya, wabak ini memberi peluang dan ruang kepada mereka yang bersifat terbuka dan mencari peluang untuk terus hidup. Usahawan peruncit adalah seorang yang mencari peluang dan menjadikan masalah sebagai peluang untuk berjaya dalam bidang yang diceburi ini. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Nur Zulaikha Binti Norisha. Matrik nama saya adalah A19B1014. Nampaknya nasib tidak menyebelahi sektor peruncitan tahun ini kerana pandemik COVID-19 membawa pelbagai masalah kepada peniaga. Namun begitu, pihak kerajaan harus meningkatkan inisiatif e-dagang dalam belanjawan 2021 bagi membantu memulihkan sektor peruncitan ini. Kumpulan Runcit Malaysia ataupun RGM melaporkan industri peruncitan bagi suku kedua tahun ini mencatatkan pengucupan paling teruk dalam 33 tahun iaitu 30.9%. Ini disebabkan peniaga pusat membeli belah tidak dibenarkan beroperasi pada kapasiti penuh berikutan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan sehingga menjejaskan prestasi mereka. Keadaan ekonomi kurang baik dan kenaikan kes COVID-19 menjejaskan perbelanjaan di kedai runcit akan menyebabkan ramai hilang mata pencarian. Pihak pengurusan pusat membeli belah mengambil langkah pencegahan betul dengan memastikan keselamatan pembeli melalui proses sanitasi, memastikan pembasmian kuman serta pembersihan kawasan yang dijangkiti COVID-19. Pemulihan sektor peruncitan mempunyai kebergantungan tinggi pada tanggungjawab setiap individu. Dengan mengurangkan kadar kebolehan jangkitan melalui operasi standard ataupun SOP. Sebagai alternatif, peniaga perlu memanfaatkan teknologi melalui e-dagang kerana kebanyakan orang menyesuaikan diri dengan membeli belah di dalam talian. Sekian, terima kasih.